Alhamdulillah sekarang kita di Felda sudah ada wakaf Felda, dan dijangka wakaf Felda ini boleh mengurus aset kita yang telah pun bernilai 500 juta. InsyaAllah menjelang tahun 2030 wakaf ini akan boleh mengurus segala aset-aset ini, dan dengan aset ini kita boleh membantu golongan yang memerlukan. Dan saya dipahamkan wakaf Felda dia akan laburkan semula sebahagian daripada keuntungan pelaburan awal yang disumbangkan oleh Felda sendiri dan juga agensi-agensi dia macam FGV Holding, Koperasi Pemodalan Felda, MSM Holding, dan ada beberapa agensi yang lain. Jadi 30% daripada keuntungan yang diperoleh oleh wakaf Felda ini akan diperuntukkan untuk kebajikan. 5% lagi akan disalur pada Majlis Agama Islam negeri-negeri, dan selebihnya dia labur semula. Jadi tuan-tuan kalau masuk skim wakaf ini, duit tuan-tuan manfaatnya banyak. Bukan sekadar tolong masjid, tolong golongan yang memerlukan. Dan sebagai permulaan, Felda akan salurkan dana bernilai 10 juta dalam wakaf Felda untuk nak memulakan wakaf ini. Tuan-tuan kena bantulah. Ada kaunter di depan, jangan lupa tanya apa yang perlu, sumbanglah. Wallahualam, mungkin serendah RM5, RM10 kita boleh masuk. Dia akan kumpulkan dana tu, nanti dia akan gunakan untuk membeli benda-benda yang bermanfaat. Macam contoh kalau wakaf, sekarang ni wakaf banyak dah orang buat. Yang negeri bawah majlis agama confirm lah ada wakafnya. Kalau sekarang ni PMB ada wakaf, banyak pihak buat wakaf. Tapi wakaf ni biasanya tumpu kepada pendidikan. Macam contoh wakaf majlis agama, dia tumpu kepada pembinaan asrama untuk pelajar-pelajar di luar negara. Bagi tuan-tuan yang pernah duduk belajar di luar negara, antara masalah utama kita duduk di negara orang adalah penginapan. Nak sewa mahal. Kalau duduk di UK ke di Cairo mana, belanja tinggi. Tapi nasib baiklah majlis agama misalnya, dia ada buat beli bangunan-bangunan di Bangunan Raya itu, dia buatnya asrama bagi orang duduk. Besar pahala. Dia sumbangan tak langsung. Wakaf Felda ni nanti dia akan salurkan bantuan pada pendidikan. Saya nak ajak tuan-tuan pagi ni ni cerita pencen kubur. Baik, kau teruk mikrofon. Jadi berhentilah, sabarlah sekejap. Nyak tu makin lah. Sikit lagi. Dalam kitab Durratun Nasihin, ni nak bagi semangat ke tuan-tuan puan-puan masuk wakaf. Dalam kitab Durratun Nasihin ada satu kisah. Ni cerita di surga. Ada dua orang laki-laki, dia berebut nak masuk surga. Dia kata dia layak pertama. Orang ni kata, "Dok, bukan awak, saya. Bukan saya, awak." Bergaduh. Allah utuskan malaikat, selesaikan. Malaikat tanya, "Ya, apa masalah bergaduh-gaduh ni?" Jawab lelaki yang pertama, "Wahai malaikat, dalam ramai-ramai ni yang layak masuk surga lebih awal pada orang lain, saya lah. Kenapa pula awak?" "Saya dulu haji mabrur. Orang haji mabrur ni tak ada dosa. Jadi saya lebih layak pada orang lain." Malaikat tanya, "Tuan Haji tahu macam mana orang haji mabrur ni cepat masuk surga banding orang?" "Oh begini tuan, dulu saya masa nak pergi haji, pergi kursus haji, tabung haji buat 17 siri, saya tak konten pun. Jadi penceramah tu pesan, buat haji elok-elok, dapatkan dana daripada sumber halal, belajar ilmu, taharah, fiqh macam-macam. Kemudian ketika kamu buat ibadat itu, jangan sombong, jangan ngata ke orang, jangan buat onar, jaga dalam ihram, dan yang paling mustahak, jangan ngata tabung haji." Itu paling mustahak. Syarat dah dapat mabrur, tidak mengata dan mengumpat tabung haji. Terutama bila bas tabung haji datang lambat semasa di Muzdalifah. Itu dalam silibus dia lah. Jadi kata Pak Haji ni, "Saya tuan, saya ikut semua. Dan Alhamdulillah saya dapat haji mabrur. Hari ni saya nak claim." Malaikat kata, "Ginilah Pak Haji. Pak Haji dapat mabrur sebab pergi dengar ceramah kursus haji kan? Boleh tak saya cadang, kita bagi penceramah tabung haji tu dulu masuk." "Kenapa pula dia?" "Kerana dia lah Pak Cik jadi semangat. Kalau dia tak bagi semangat, Pak Cik buat haji bodoh sajalah. Haji nak motor begitu ya, janji haji sudah. Tapi kerana dia bagi semangat, Pak Cik jadi semangat, betul tak?"
Oh ya tak ya juga. Okeylah Encik Malaikat, saya setujulah. Ustaz tabung haji tu masuk dulu, baru masuk. Tanya lelaki yang kedua, Mamat, bapa mu bergaduh dengan orang tua? Mamat ni jawab, Encik Malaikat, saya dulu mati syahid fisabilillah. Patut orang mati syahid masuk dulu. Malaikat tanya, ente tahu di mana mati syahid masuk dulu? Dia pun ceritalah, saya dengar ceramah gila-gila. Malaikat kata, boleh tak kita bagi penceramah tu dulu masuk? Akhirnya sepakat, okeylah, kita bagi ustaz-ustaz dulu masuklah. Para alim ulama, asatizah, tok guru pondok apa semua masuk dulu, kerana mereka menyebabkan orang jadi baik. Tiba-tiba di kalangan orang-orang alim ni, mereka tak nak masuk dulu. Mereka kata, "Melah masuk dulu ustaz-ustaz sekalian." Jawab alim-alim ni, "Minta maaf Cik Malaikat, kami akui di tangan kami lah ramai orang jadi baik. Ramai orang hak jahil jadi ilmu, orang jahat jadi nak beramal. Tapi kami kena akui, kami ni jadi alim sebab dulu ada yang membantu kami. Kami dulu susah tuan, duduk di kampung, mak ayah susah. Tapi adalah satu wakaf bantu kami untuk menyambung pelajaran. Kami dapat pergi ke Mesir. Di Mesir pun tiket semua wakaf ni bagi. Wakaf Felda nama ni, contoh sajalah. Wakaf Felda bagi. Tiket kapal terbang cukup bagi. Duit belanja poket pun ada. Kami pergi ke Cairo belajar agama. 4 tahun kami tak payah cari sewa rumah dengan orang Arab. Kami duduk rumah yang dibeli bangunan oleh majlis agama, orang wakaf juga. Kami belajar tenang 4 tahun. Yuran orang bayar, duit poket ada. Habis 4 tahun kami mengaji, balik ke tanah air, kami mengajar masjid surau. Hasil daripada mengajarlah orang jadi baik. Jadi kami ini boleh jadi alim kerana ada orang-orang yang membantu. Maka apa kata malaikat? Mana dia dulu orang-orang yang dulu membantu anak-anak ni belajar? Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Tuan-tuan yang mengeluarkan belanja bantu orang masuk surga lebih cepat daripada orang alim, masuk surga lebih cepat daripada haji mabrur, lebih cepat daripada orang mati syahid. Apa sebab? Kerana duit tuan-tuan puan-puan telah menyebabkan ramai orang jadi orang alim. Orang alim tu pula membentuk pula orang jadi orang haji mabrur, orang mati syahid dan macam-macam. Dia panggil multiplier effect. Contoh, kita bagi satu budak, budak main sini, nampak dia pakai baju Melayu sampai merah, walaupun nampak dia kecil lagi, kita jaga dia, beri dia duit. Siapa sini boleh nafikan kau anak-anak ni lah jadi mufti esok? Tak ada orang boleh sanggah. Tak jadi mufti, pengarah Jabatan Agama, tak jadi yang ketua majlis agama. Mereka daripada kecil kita fund dia, bagi duit, dia berjaya jadi orang alim. Sepanjang dia buat kebaikan, kita dapat multiplier effect. Yang ini dia panggil wakaf. Wakaf ni berterusan. Beri makan, habis lah. Ni bukan tak bagi pergi makan, sudahlah. Kalau tak ada dah orang buat jamuan makan. Makan kena buat Maulidul Rasul, wajib makan. Ceramah sunat je, makan wajib. Buat maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi, tak boleh, tak ada. Tapi dia tak boleh lawan wakaf. Jadi marilah kita sama-sama pergi ke kaunter wakaf nanti, tanya, Cik, apa yang saya boleh bantu? Apa yang saya boleh bantu? Serendah berapa? RM5, RM10, kita masuklah. Nanti bila dana dah cukup, tahun depan walau susah apa pun yang kita akan hadapi kewangan ekonomi, insya-Allah instrumen zakat, wakaf boleh support lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kita bantu, kalau tak bantu habislah. Dia tuan-tuan puan-puan sekalian, baitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pesan pada kita, jadikanlah amalan bersedekah, berwakaf, berzakat ini sebagai amalan terakhir sebelum mati. Kalau engkau buat, engkau masuk surga, kata Nabi. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang sedekah adalah amalan dia paling lah, kemudian dia mati, maka ini orang masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Contoh, tuan-tuan pergi kat wakaf, okey, saya setuju isi borang, saya komit lah untuk bayar potongan gaji ke apa, tak kira lah, saya bayar RM50 masuk. Kita pun turun pada jalan, meninggal, sakit jantung, meninggal. Amalan terakhir adalah berwakaf ataupun bersedekah. Tuan-tuan mati, masuk surga. Nak tidur pun sama. Sebelum tidur,
Aku ni kan kok meninggal pukul 2-3 pagi ni kan. Saya betul makan lepas isyak tadi. Sudahlah. Tak apalah. Pertama, kalau aku mati malam ni, malam Jumaat. Yang kedua, aku mati sedekah dulu. Buka handphone. Cari dalam Facebook mana masjid surau memerlukan dana, transfer saja, bank in. Pup, RM10. RM10 ya, banyak kan? RM10 dulu. Pup. Tapi hari-hari sedekah RM10 lah. RM10. Takdir kita sedekah, tidur pup meninggal, masuk syurga. Ni bukan kita sebut, Nabi SAW sebut, siapa jadikan sedekah amalan terakhir, orang ni akan masuk syurga. Baik itu, pernah satu ketika Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, orang tanya kepada dia, wahai Junaid, macam mana ada orang dia ni ilmu agama tak tinggi, amal ibadat tak banyak, tapi mati mulia, mati malam Jumaat, mati hari Jumaat, orang semayang jenazahnya ribuan orang. Apa rahsia? Jawab Junaid begini, arba'un turfa'al abdu ila a'la darajat wa in qilla ilmu wa amalu. 4 amalan kalau engkau buat, engkau akan mati mulia. Pertama, al-hilmu wa tawaddu' wa sakha' wa husnul khuluq. Nombor 1, lemah lembut, sopan santun. Sopan santun. Yang kedua, tawaduk, jangan sombong. Yang ketiga, sakha, suka sedekah. Dan yang keempat, husnul khuluq, berakhlak mulia. Hadirin hadirat sekalian, buat akhirnya, sebelum kita berpisah, ingin saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi Sulaiman AS. Zaman Nabi Sulaiman dulu, dia minta supaya semua rakyat jelata bantu dana pembinaan negara. Ini kerajaan kena ambil cara ini, iaitu walaupun Nabi Sulaiman ni kaya, dia tak ajar spoon feeding pada rakyat dia. Dia tak ajar bagi duit dari segi rakyat kena nyumbang juga untuk negara. You kena sumbang. Macam kita panggil cukai ke apalah. Awak mesti nyumbang, awak tak boleh kena suap sama. Awak mesti you get what you pay lah. Ada return of investmentnya. Jadi setiap rakyat zaman Nabi Sulaiman menyumbang untuk ekonomi negara. Dia panggil mobilisasi dana. Jadi dalam riwayat sebut, semua rakyat Nabi Sulaiman datang ke istana bawa sumbangan. Kan Nabi Sulaiman ni rakyat dia bukan manusia je, termasuklah haiwan. Jadi diriwayatkan datanglah gajah. Gajah datang bawa sumbangan. Apa sumbangan gajah? Kerbau. Kerbau pun datang juga bawa kambing. Kambing datang bawa ayam. Ayam datang bawa belalang. Belalang datang bawa semut. Sumbangan dia. Mereka pun beratur depan Nabi Sulaiman. Kebetulan gajah dia duduk sebelah belalang. Gajah kan bawa kerbau, belalang kan bawa semut. Akhirnya gajah dia menganjing ke belalang. Belalang, semut je ke? Dok gerak cetong setarang barang. Mau nengok aku. Ni kerbau. Ini baru barang. Boh. Mu bagi semut. Buat apa kalau aku kebalik ya? Gajah nganjing kepada belalang. Belalang kecil hati. Mentang-mentang dia bawa kerbau, aku bawa semut, dia nganjing ke aku. Percakapan gajah ini didengari oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, al-hadiyatu biqadril muhdi. Setiap pemberian hendaklah mengikut kemampuan masing-masing. Gajah datang bawa kerbau munasabah sebab saiz dia. Yang tak munasabah, belalang datang bawa kerbau, tak munasabah. Mana tak, dia tak mampu tapi paksa, tak boleh. Macam puan-puan katalah semangat. Oh ustaz semangat dah ni, nak wakah lela dah ni. Dekat sikit habis ceramah. Saya nak pergi belakang dah ni. Cepat sikit ustaz kita pergi belakang. Saya nak wakah semua. Tanah saya ladang-ladang dengan rumah habis saya nak wakah. Dah mau cik nak duduk mana? Tak apa, saya duduk birak masjid. Apa? Jadi asnah. Tak boleh. Tak boleh gitu. Jangan sedekah sampai miskin ke diri. Agama tak ajar. Sebab anak cucu kita ada hak dia juga. Tak boleh ambil semua masuk surga semua. Dah anak cucu esok jadi pengemis, susah. Belalang datang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, kalau gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Saya percaya semua warga Bukit Goh ini gajah-gajah semua, insya-Allah. Ayolah kita gajah-gajah sekalian,
Marilah kita bersedekah dan berwakaf cara gajah. Nama pun sekuat Tok Gajah. Dia kenalah sedekah cara gajah. Banyak nak diceritakan, tapi saya ingat sekadar itulah sembang-sembang pada tengah hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Yang Hormat Datuk Indra Muhammad Shah bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1. Selamat maju jaya lah untuk hari-hari yang mendatang ini, insya-Allah diberikan kejayaan dan juga keberkatan dalam setiap perkara yang diusahakan. Dan terima kasih juga kepada Yang Hormat Datuk Muhammad Bakri yang mengaturkan juga perjalanan program pada pagi ini. Kita mendoakan beliau dan juga ahli jurukuasanya terus mengekalkan kecemerlangan Masjid Sultan Ahmad Shah Bukit Goh ini sebagai antara masjid Felda terbaik di Malaysia. Dan mereka memang duduk dalam kategori top 5 lah, saya ingat, masjid terbaik Felda keseluruhan. Ini antara masjid yang mengharumkan nama kita Negeri Pahang Darul Makmur. Tahniah kepada pasukannya dan dapat meneruskan kecemerlangan ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, tuan-tuan yang sudi datang. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.